Okey kelas, so hari ini kita akan sambung kita punya topik. Daripada topik yang lepas kita dah tengok on the rate of fraction. Okey, faktor yang pengaruhi rate of fraction, teori-teori yang terlibat, okey, cara macam mana kita nak calculate rate of fraction, zero order, first order, second order, half life dan sebagainya. So now topik kita specifically minggu ni kita akan belajar, kita akan tengok on kinetic theory. Okay, so kita akan tengok on kinetic theory. So bila saya sebut pasal kinetic theory, maknanya minggu ini kita akan banyak bincangkan tentang teori yang terlibat dalam kita discuss tentang kinetic. Alright, so macam yang saya sebut minggu lepas, bila kita discuss tentang kinetic, it's all about movement. Okay, kalau benda tu tak bergerak, so kita tak akan sebut, kita tak akan bincang, kita tak akan cakap tentang dia punya kinetic sebab dia memang takkan ada kinetic energy. So once you start to move, bila particle start moving, so akan ada kinetic energy. Alright, so apa teori yang kita akan belajar? Okay, apa teori yang kita akan belajar dalam topik ini adalah first kinetic molecular gas theory. Kita akan tengok on Arrhenius theory, Maxwell-Boltzmann distribution, kita akan tengok on collision theory dan last but not least kita akan tengok on transition state theory. Okay, alright, so ada 5 sahaja, let's see one by one. Okay, jom kita tengok yang pertama, kinetic molecular gas theory. Okay, when the question asks you, apa itu kinetic molecular gas theory? Very easy. Okay, very easy. Benda yang kita dah memang sedia tahu, cuma kita perlu tulis je. Okay, kinetic molecular theory postulate that, okay, kinetic molecular theory mengatakan bahawa yang pertama, gas particle was considered as a hard sphere. Maknanya gas particle ni kita consider dia dalam keadaan sebagai sfera yang keras. Okay, hard sphere. Maksudnya kita consider gas ni yang pertama bentuk dia bentuk sphere. That's why kalau kita selama ni kita lukis pasal gas, kita akan buat bentuk dia bentuk bulat. Okay, sebab kita consider berdasarkan kinetic molecular gas theory, yang pertama kita consider gas particle itu berbentuk sfera. Okay, tu yang pertama. Yang kedua kita consider gas consists of extremely large number of tiny particles that are in random motion. Kita dalam kinetic molecular theory dia menyebutkan bahawa gas ini mempunyai bilangan partikel yang sangat banyak, yang sangat halus dan bergerak secara random. Okay, so keyword yang pertama adalah hard sphere, keyword yang kedua adalah random motion. Okay, yang ketiga, apa yang kinetic molecular gas theory? Ignore. Ataupun bahasa mudahnya kita cakap bahawa gas partikel ni memenuhi ruang yang sangat kecil, yang mana volume of gas ini kita seolah-olah boleh abaikan. Okay, alright, tu keyword yang ketiga, volume can be ignored. Why volume can be ignored? Sebab net volume is so small. Okay, teori yang statement yang keempat dalam kinetic molecular gas theory adalah the particle collide elastically with themselves and the walls of the container. Sekejap Oh, saya fikir ada orang masuk tadi. Okay, so yang keempat, okay, dia sebutkan bahawa partikel ni berlanggar secara elastik, sama ada sesama mereka ataupun berlanggar dengan dinding container. Okay, elastically, collide elastically maksudnya apa? Elastik. So maknanya ni partikel 1, ni partikel 2. So bila dia berlanggar, kalau kita kata berlanggar secara elastik tu maksudnya bila dia berlanggar kemudian dia akan bump ataupun dia akan orang panggil apa? Melantun balik. Itu kita panggil sebagai elastik. Bila kita sebut pelanggaran elastik maksudnya bila dia berlanggar dia akan melantun semula. That's what we call as collision
collide elastically. Okay, itu keyword yang keempat. Keyword yang kelima, particle is either sama ada attract ataupun repel each other. Partikel ni, antara dua partikel ni ada dua je. Sama ada dia akan bertemu dan dia akan menarik ataupun dia akan menolak. Okay, repel ataupun attract. Okay, statement yang keenam. Okay, the energy can be transferred among the particle but the kinetic energy of the particle remain constant. Okay, so energy ataupun tenaga boleh dipindahkan antara setiap satu molekul. So bila dia berlanggar partikel A berlanggar dengan partikel B, so bila partikel A ni laju, partikel A ni berat contohnya, dilanggar dengan partikel B. So kalau partikel B ni contohnya slow, partikel A laju. So bila partikel A langgar partikel B, so dia akan pindahkan energi dia kepada B. Partikel B ni daripada slow, mungkin dia akan bergerak lebih laju. Okay, alright. Okay, seterusnya adalah the collision time is too small as compared to the time between collision. Okay, the collision time ni, masa pelanggaran ni kita cakap sangat kecil. Maksudnya molekul ni, okay, molekul ni dia berlanggar, dia datang dan berlanggar. So masa dia berlanggar tu bukannya dia berlanggar kemudian dia stop lama lepas tu dia baru melantun balik. Tak, dia cuma berlanggar pak. Okay, so saya percaya kamu biasa tengok dalam kelas sebelum ni, masa kamu form 4 atau form 5 tentang Brown movement, macam mana gas itu bergerak secara random. Okay, this is actually the basic kinetic molecular gas theory. Okay, yang pertama, gas tu kita anggap dia sebagai sphere. Yang kedua, dia bergerak secara random. Yang ketiga, volume dia sangat kecil dan kita boleh abaikan. Yang keempat, bila dia berlanggar secara elastik. Yang kelima, partikel kita ni sama ada dia tertarik ataupun menolak antara satu sama lain. Yang keenam, energy can be transfer. Tenaga boleh dipindahkan sesama partikel. Yang ketujuh, masa pelanggaran adalah sangat-sangat kecil. Itu adalah kinetic molecular gas theory. Bagi saya, dia bukan benda yang terlalu baru. So we can imagine and kita boleh put it in your own word pun, macam mana kamu nak cakap. Okay, so semua benda ini, semua apa yang teori ini sebutkan kita boleh tengok. Nanti saya akan tunjukkan macam mana gas tu bergerak. So kamu akan terus dapat bandingkan ataupun bayangkan semua ketujuh-tujuh statement ni. Okay, so untuk orang dalam kelas ni hari tu, kalau kita cerita awal-awal kelas hari tu, ada yang pandai lukis, ada yang pandai buat video. So kalau kamu kadang-kadang kamu tak perlu pun tulis ketujuh ni. Apa yang perlu kamu buat adalah cuma ambil satu kertas A4, kemudian lukiskan bentuk bulat, bergerak secara rawak, volume dia kecil dan sebagainya. So daripada situ pun kamu boleh terus faham dan bayangkan macam mana rupa ataupun macam mana teori kinetic molecular gas theory ni. Okay, alright. Nanti saya akan minta kamu buat benda ni. Okay, alright. Okay, seterusnya kita tengok kepada teori yang kedua, iaitu Arrhenius Law. Okay, pernah dengar tak pasal Arrhenius Law ni? Kelas pernah dengar tak tentang Arrhenius Law? Tak, doktor. Oh, tak pernah. Okay, now let me introduce you to this pakcik yang bernama Arrhenius. Okay, pakcik Arrhenius Law ni, okay, dia jumpa satu equation. Okay, sebab apa dia jumpa equation ni? Dia jumpa equation ni bila dia nampak ada perkaitan antara temperature dengan rate of the reaction. Dia buat reaction, contohnya dia buat reaction tu, dia campurkan A dengan B, dia campurkan A dengan B, okay, pada room temperature. Okay, dia tengok, okay, dalam masa maybe 15 minit, okay, akan form the product, ada perubahan. Kemudian suddenly dia naikkan, dia panaskan solution tu. And then dia tengok, oh, bila panas reaction ni berlaku lagi cepat. Oh, daripada situ dia dapat idea, oh, mesti ada perkaitan antara temperature dengan rate of the reaction. Okay, tadi yang kita sebutkan tadi, temperature mempengaruhi rate. Okay, inilah orang ni antara yang awal mengeluarkan formula ataupun teori tentang perkaitan tersebut. Okay, so Arrhenius Law, okay, dia memberikan perkaitan antara temperature versus rate of the
action. Okay. Alright, so dalam teori ni, okay, Arrhenius law ni quantitatively dia memberi perhubungan antara rate of friction dengan temperature. Okay, alright, so apa formula dia? Jom kita tengok. Alright, so ini formula yang kita kena ingat. Kalau contohnya saya orang kimia, saya budak kimia, memang formula ni ada dalam kepala saya. Dia macam K sama dengan AE kuasa negatif EA per RT. Okay, alright. So, macam mana kita nak ingat? Alright, so K, okay, K adalah rate of the reaction. Okay, A adalah frequency factor ataupun kita boleh panggil sebagai Arrhenius constant ataupun kita panggil juga sebagai pre-exponential factor. Kamu suka kamu lah. Okay, E ni apa? E ni eksponen lah. Eksponen yang dekat kalkulator huruf E tu. Okay, EA adalah activation energy. Okay, activation energy. Tenaga pengaktifan. R adalah okay, gas constant. Okay, energy constant 8.3145 joule per mole per Kelvin dan T adalah temperature dalam unit Kelvin. Okay, so macam nak ingat formula ni? K sama dengan AE kuasa negatif EA per RT. Kalau orang yang suka rap mungkin dia akan sebut K sama dengan AE kuasa negatif EA over RT. Okay, contohlah So, ataupun you boleh buat akronim ataupun sinonim ataupun antonim, whatever it is supaya kamu boleh ingat. Contohnya kakak saya muka macam ayam. E. Contohlah nak ingat K sama dengan AE and then kuasa negatif EA per RT. Okay, so ini pun adalah ini adalah perkara tadi saya sebut. Saya akan minta kamu tuliskan teori yang ada dalam teori yang ada dalam kinetik molekular gas ni dalam bentuk lukisan. Okay, yang kedua saya akan minta kamu buat satu apa orang panggil lagu or whatever it is yang membolehkan kamu untuk ingat formula ni. K sama dengan AE kuasa negatif EA over RT. Okay, kalau saya, sebab saya jenis suka benda tu macam pantun ataupun bertukar. So K sama dengan AE and then kuasa negatif EA. Tadi AE ni kuasa negatif EA and then over RT. Okay, so this is actually the Arrhenius law equation. Okay, kelas. So, Arrhenius law equation kita boleh tulis dalam bentuk logarithm. Okay, kita belajar dulu kan waktu form 5. Okay, so bila dia dalam bentuk eksponen macam ni, kita boleh jadikan dia dalam bentuk logarithm. Okay, bila bentuk eksponen ni, kita tak boleh buat graf. Kalau kita nak buat graf, kita kena dapatkan apa kelas? So, bila kita nak buat graf, kita kena jadikan dia dalam bentuk persamaan garis lurus. So kalau persamaan garis lurus, dia mesti kita kena ada Y, kita kena ada M, kita kena ada X, kita kena ada tambah C. Okay, persamaan kita sama dengan apa tadi? K sama dengan A E kuasa negatif EA over RT. Okey, macam mana kita nak jadikan persamaan ni? Persamaan ni kita nak jadikan persamaan garis lurus macam mana? Dengan cara kita darabkan semua ni dengan ln. Okey, alright. So bila kita darabkan dengan ln, dia akan jadi macam ni. Persamaan dia jadi macam ni. Ln darabkan dengan K jadi apa? Jadi ln K. Okey, sama dengan ln AE kuasa negatif EA over RT. Okay, now ln A, kalau ln, hasil darab ln sama dengan apa kelas? Kelas boleh respon saya? Hasil darab ln A darab E, kita boleh jadikan dia macam mana? Lupa dah semua. Adam? 1. 1? Apa yang 1? Ln darab dengan E equals to 1. Okay, good. Ln darab E sama dengan 1. Okay, but now soalan saya dekat sini. Ln hasil darab iaitu A darabkan dengan E.
So kalau ln hasil darab, kita boleh tukar dia jadi ln tambah, iaitu ln A tambah ln E kuasa negatif EA per RT. Okay. Alright. So ln A sama dengan ln A lah. Okay, bila kuasa ni dekat atas eksponen, kita boleh buat apa kelas? Kita boleh bawa dia turun ke depan. Okay, good. So dia akan jadi negatif EA per RT. Okay, and then ln E. And then tadi tu yang kawan kita sebut tadi, ln E sama dengan 1. Okay, bila ln E sama dengan 1, maka formula kita jadilah sama dengan ln K sama dengan ln A tolak EA per RT. Okay. Alright. So now, boleh faham tak kelas? Ini benda pertama ni, ini basic things yang saya nak ajar. Kalau kamu boleh faham yang ini, secara matematiknya, so kita akan boleh faham semua formula yang akan kita jumpa sampai habis kelas ni. Tapi kalau kamu tak jelas tentang formula ni, so kamu akan confuse sampai ke akhir ni. Ada apa-apa soalan? Come on guys, can you understand this? Yes, Faham, Doctor. Yes, sir. Oh, really? You can understand? All of you can understand this very well? Boleh Doktor. Okay, good. Ada yang tak faham boleh tanya saya. Come on. Okay, so disebabkan oleh kawan kita faham bukan bermakna kita tak boleh tanya. Bila kawan kita faham, so maknanya itu ability dia boleh faham. Dan mungkin ability dengan kita berbeza. So kita mungkin tak faham and you can ask me. Okay, so kalau tak ada, saya teruskan. Alright, so so daripada sini, okay, kita dapat formula ni. Saya rasa semua dah jelas now. Kita dapat, macam mana kita boleh dapat formula ni? Ln K sama dengan negatif EA per RT tambah ln A. Okay, ni adalah formula Arrhenius law. Yang sama macam tadi juga. Tadi sama dengan apa? K sama dengan AE kuasa negatif EA over RT. Tapi bila tukar dalam bentuk logarithm kepada persamaan garis lurus, now dia jadi ln K sama dengan negatif EA per RT tambah ln A. So, ln K ni adalah sama dengan Y. Dan paksi X dia apa? Paksi X dia adalah 1 per T. Okey, bila paksi X dia sama dengan 1 per T, so maka negatif EA per R akan sama dengan M ataupun gradient dan C ataupun pintasan Y akan sama dengan ln A. Okay, let's look at the examples. Okay, so ini ada dilukis graf ni directly. Okay, tadi graf kita. Okay, kalau saya tanya, Nur Syifa. Nur Syifa? Ya, Doktor. Okay, Syifa, cuba sebut saya persamaan asas Arrhenius tadi macam mana? K sama dengan? K sama dengan AE K sama dengan AE kuasa negatif EA per kuasa negatif EA kuasa RT. K sama dengan AE kuasa negatif EA over RT. Okay, thank you Syifa. Okay, Vino. Yes, Doktor. Okay, Vino, now tukarkan persamaan ni daripada bentuk kepada bentuk logarithm ataupun garis lurus. So kita jadi In K sama dengan negatif EA ln K sama dengan negatif EA over RT over RT plus plus ln A. ln A. Okay, alright. So saya sebut kepada kamu hafal ataupun cuba ingat. Okay, but then bear in mind kita punya exam adalah open book test sampai ke final. So everything, nota dan sebagainya memang ada depan kamu boleh rujuk. Yang penting kamu kena faham. Okay, now
Okay, so ln K ni sama dengan apa? Divya? Divya ni selalu kacau saya siang dan malam Divya. Okay, ln K ni sama dengan kalau kita umpamakan dia kepada persamaan garis lurus, ln K ni sama dengan Y. good, Y. EA over RT ni macam mana? MX. Negatif Okay, MX. Okay, MX. Okay, dan ln A sama dengan C. Okay, that's why kita tengok graf ni. Graf apa tadi? Ln K melawan apa? Melawan 1/T. Okay, dan slope ataupun gradient sama dengan negatif EA per R. Dan pintasan Y sama dengan ln A. Okay, alright. Kita tengok contoh. Okay, example 1. Determine the activation energy of the following reaction. Okay, 2N2O5 menghasilkan 4NO2 tambah oksigen. Okay. Alright, so plot graph. Okay, dia soalan dia minta apa? Cari activation energy. So bila soalan cakap cari activation energy, automatically dalam kepala kamu terus keluar persamaan Arrhenius. Activation energy akan terus keluar persamaan Arrhenius. Ln K sama dengan negatif EA per RT tambah ln A. Okay. Alright, so now dia bagi data. Okay, dia bagi data temperature dan selalunya dia akan bagi data K. Okay, temperature dalam unit 20 degree Celsius, K dalam unit S negatif 1. Okay, first thing first, kamu kena ingat dalam formula ni temperature mesti unit Kelvin. Okay, saya ulang, temperature mesti unit Kelvin. Ada siapa boleh bagi tahu saya kenapa temperature mesti unit Kelvin? Wan Syafinas, kenapa temperature mesti unit Kelvin? Sebab nilai dia lagi besar. Sebab nilai dia lagi besar, maksudnya kenapa dia nak perlu nilai besar? Tak pastilah doktor. Okay, good try. Okay, Nurul Fatihah. Saya Kenapa temperature mesti unit Kelvin? entah. Entah. Cuba tengok dekat situ. Cuba tengok dekat dalam persamaan kita, kenapa agak-agak mesti dapat unit Kelvin? Mesti dalam unit Kelvin. Sebab SI unit. Sebab SI unit, okey, hampir SI unit. Kenapa? Apa kaitan dengan SI unit? Cuba tengok dekat dalam persamaan ni. Dalam persamaan ni ada constant ke tidak? Gas constant. Yes, we have gas constant. Gas constant ni boleh berubah-ubah ke dia punya unit dia? Tak kan? Unit dia dah tetap, betul? Dan apa unit untuk R? R sama dengan 8.3145. Unit dia apa? Joule per mol per Kelvin. Okay. So maknanya kalau kita nak selesaikan menggunakan persamaan ni, kita kena pakai R. Dan bila kita kena pakai R, R unit Kelvin. Jadi kalau R unit Kelvin, unit dia ada Kelvin, temperature yang kita pakai mesti unit Kelvin juga. Sebab kalau temperature tu lain, unitnya tak sama dengan unit R, so jawapan dia akan salah. Okay, so that's why temperature mesti ialah unit Kelvin. So, selalunya soalan kalau macam ni dia akan bagi temperature dan dia akan bagi unit K. Temperature selalunya dia akan saja nak trick kamu lah, dia nak tengok kamu, dia nak test kamu, so dia akan bagi dalam unit degree Celsius. So, daripada degree Celsius nak tukar kepada Kelvin, rupiah ni macam mana? Degree Celsius add with 273.15. Okay, very good. Kita nak tukar daripada degree Celsius kepada Kelvin, kita tambah 273. Okay, tak perlu perpuluhan pun tak apa, tambah 273. So that's why 20 tambah 273 jadi 293 dan seterusnya. Okay, itu yang pertama, iaitu dia bagi temperature. Lepas kita dah dapat unit temperature tu dalam Kelvin, kita kena buat 1/T.
Okay, sebab apa? Sebab kita nak plot graf satu per T. Okay, dan kita juga ada nilai K dia akan bagi, iaitu rate of the reaction. Okay, and then rate of reaction ni kita kena tukar menjadi, daripada K kita kena tukar jadi ln K. Sebab apa ln K? Sebab dalam persamaan kita nak ada ln K. Alright, so tekan calculator, ln and then 2 kali 10 ke negatif 5 dapat jawapan dia negatif 10.82. Soalan saya seterusnya, ln K ni unit dia apa? Nadira Azizan. Ln K unitnya apa? Ln K unit apa Nadira? Ada unit ke tidak? Tak sure rasa. Tak ada. Tak sure. Okay, Sebab now make sure you sure. Okay. Ya? Yeah? Tak ada sebab? Mana Nadira? Hilang dah. Nadira? tak ada sebab Okay, apa tadi? tak tahu rasa. Okay, so now kalau tak tahu, mulai hari ni kamu kena tahu any unit, tak kisahlah unit dia Kelvin ke, kampung ke, S negatif 1 ke, unit dia joule ke, whatever it is, bila kita letakkan dia ln, bila kita lnkan dia, unit tu semua akan hilang. Dan bila ln, kita lnkan something, so dia takkan ada apa-apa unit. Okay, now bila kita nak dapatkan EA, kita kena guna formula ni. Dan kita tahu Y kita mesti ln K, X kita mesti 1 per T. Okay, now kita dah ada ln K, kita dah ada 1 per T. So kita boleh plot the graph. Okay, kita pun plotkan kita punya graph macam ni. Kita dapatlah graph kita. Okay. So now macam mana kita nak kira activation energy? Okay, so kita tahu bahawa slope ataupun M sama dengan negatif EA per R. So now R kita tahu 8.3145. M kita tahu ke tak? Okay, now ni yang kita boleh kira. Okay, so kita boleh kira lah, kita kira dia punya gradient ataupun dia punya kecerunan dia. Macam nak kira kecerunan, saya rasa saya tak payah ajar lah. So ambil titik, kita pilih satu titik, contohnya titik ni. And then kita pilih satu titik iaitu titik ni. So kita kiralah dia punya So negatif 7 tolak dengan kat sini maybe negatif 9.5. Okay, so bahagikan dengan 3.1 kali 10 kuasa negatif 3 tolak 3.3 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, alright, so inilah slope ataupun kecerunan. Kecerunan tadi apa? Perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okay, paksi Y perubahan ln K lah maknanya negatif 10.4 tolak negatif 6.2, perubahan 1 per T 3.3 tolak 3.03 kali 10 kuasa negatif 3. So kita dapatlah kecerunan dia adalah negatif 1.22 kali 10 kuasa 4. Okay, unit dia Kelvin. Kenapa unit dia Kelvin? Okay, so kalau kita tengok kat sini, ln K tadi apa perubahan, ln K unit dia apa? Tak ada unit kan? Betul? Tak ada unit, so kosong lah. Dekat bawah ni adalah hasil tolak 1 per T, betul? 1 per T tadi unit dia apa? K negatif 1 kan? So bila tolak, okay, and then tak ada unit dibahagikan dengan K negatif 1, maknanya K ni boleh naik ke atas. Okay, so jadi unit dia sama dengan K. So that's why lah dapat unit dia Kelvin. So now slope dia negatif 1.22 kali 10 kuasa 4 Kelvin sama dengan negatif EA per R. Okay, alright. So kalau tadi M sama dengan negatif EA per R. Kita nak dapatkan EA kan? So kita first pindahkan negatif. So kat sini jadi negatif M sama dengan EA per R. And then nak dapatkan EA, darabkan ke atas. So EA sama dengan sama dengan negatif M darabkan dengan R. M tadi, nilai M tadi berapa? Negatif 1.22 kan? So masukkan negatif 1.22 kali 10 kuasa 5 darabkan dengan R 8.314.
joule per mol per Kelvin. So K dengan K negatif dengan K, so boleh potong. So kita dapatlah activation energy dari unit 1.01 kali 10 kuasa 5 joule per mol. Okay, so bila kita sebut pasal activation energy, okay, mesti unit dia adalah unit joule ataupun kilojoule. Bila melibatkan energy, mesti unit joule. Sebab joule adalah unit untuk energy. Okay, itu adalah contoh penggunaan Arrhenius law, iaitu untuk kira activation energy. Okay, kalau dia kata cari Arrhenius factor. Arrhenius factor ni apa? A kan? Okay, so A ni adalah Arrhenius factor. So macam nak cari A? Mudah saja. So kita tengok kepada graf kita ni. Okay, so ada pindasan Y kan? So lebih kurang negatif 5.8. So negatif 5.8 sama dengan ln A. So nak dapatkan A macam mana? Kita eksponenkan negatif 5.8. So kita dapatlah A ataupun Arrhenius factor ataupun koefisien tadi. Okay. Okay. Alright. Sometimes, kadang-kadang kita tak perlukan graf pun untuk selesaikan activation energy. Okay, kadang-kadang kita tak perlukan graf. Okay, dengan syarat kita mesti ada dua nilai K dan kita mesti ada dua temperature. Okay, kalau kita ada dua K dengan dua temperature, kita boleh pakai satu equation yang kita panggil Van Hoff equation. Van Hoff equation ni adalah equation yang kita derive ataupun kita bentuk daripada persamaan asal Arrhenius equation. Okay, persamaan Arrhenius tadi ln K sama dengan negatif EA per RT tambah ln A. Okay, so bila kita tukar jadi Van Hoff equation, persamaan dia jadi macam ni. Ln K2 bahagi K1 sama dengan negatif EA per R darabkan dengan 1 per T2 tolak 1 per T1. So kita ada katalah kita ada dua nilai K, kita ada dua nilai T. So kita boleh masukkan K2 kat sini, K1 kat sini, T2 dekat sini dengan T1 kat sini. Masukkan nilai R, so kita boleh kira lah nilai activation energy. Contohnya kat sini lah. Okay, dia bagi nilai K dan dia bagi nilai T. Okay, so T kita mesti dalam unit Kelvin. Kena ingat tu. Alright, so K kita ln K2 kita 6.4, K1 kita 1.1 sama dengan negatif EA bahagi dengan R 8.3145 joule per Kelvin per mol. Darabkan dengan 1 per T2, T2 kita 898 tolak 1 per T1. Okay, so pindah-pindahkan, ini tolak dalam kurungan and then ni hasil bahagi, darabkan, pindah ke sebelah jadi bahagi and then darabkan dengan 8.3145, maka kita pun dapatlah nilai activation energy sama dengan 1.4 kali 10 kuasa 5 joule per mol. Okay, alright, so inilah activation energy. Kalau katakan soalan tiba-tiba minta cari activation energy dalam unit kilojoule per mol, so perlu kita buat, kita just perlu bahagikan dengan 1000. So dapatlah dalam unit kilojoule per mol. Okay, alright, tu je. Okay, so ni ada contoh yang lain kamu boleh tengok juga. Okay, so given that K ataupun rate constant pada suhu 25 adalah 4.61 dan pada suhu 50 adalah 4.64. Apakah activation energy untuk reaction tersebut? Okay, so kamu kira lah. So ingat keyword dia, kalau ada dua je dia bagi nilai K dengan nilai T, so kita boleh kira activation energy menggunakan Van Hoff equation. Okay, so masukkan saja nilai K dengan nilai T, so kita boleh dapat activation energy. Okay, alright, that's good. Tahniah, so kita dah tengok dua benda, iaitu kinetic molecular theory dan yang kedua kita dah tengok Arrhenius law. Okay, jam berapa? Okay, baru 3:30. Okay, saya akan masuk ke topik kita ataupun teori yang ketiga, iaitu teori Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, apa yang Maxwell-Boltzmann distribution ni sebut? Okay, tadi kita tengok
Arrhenius dia kaitkan antara temperature dengan rate of fraction. Now kita tengok apa yang Maxwell pula buat. Maxwell discovered that dia dapat bahawa this distribution may be described by plotting the fraction of molecule in a container with a given kinetic energy versus kinetic energy or average speed. Okay, dalam erti kata lain, Boltzmann distribution mengaitkan antara, antara apa? Antara fraction of molecule dengan kinetic energy. Okay, fraction of molecule ni apa? Fraction of molecule ni adalah molekul yang terbentuk tu macam mana? Okay, banyak produk ke banyak reaktan? Terhasil produk ke ataupun dia walaupun dah berlanggar still dalam bentuk reaktan? Itu yang kita panggil fraction of molecule. Nanti kita tengok So, as temperature increase, apabila temperature increase, the curve will spread to the right and the value of the most probable kinetic energy will decrease. This is illustrated below for several temperature. Okay, nanti kita tengok graf kat sebelah. Okay, apabila temperature bertambah, as temperature increase, the fraction of molecule with energy greater than the red line increase. Cakap kat sini, bila temperature bertambah, okay, bila temperature bertambah, molekul yang mempunyai energi yang tinggi juga akan bertambah. Okay, tu je keyword kita kat sekarang ni. Dalam Boltzmann, saya bagi tahu tadi, dia kaitkan apa? Dia kaitkan antara fraction of molecule. Kaitkan fraction of molecule dengan apa? Dengan kinetic energy. Apa dia cakap? Bila temperature increase, fraction of molecule yang mempunyai tenaga yang tinggi akan bertambah. Apa maksud red line tu? Kita tengok kat sini. Okay, now this is the probability. Okay, this is the probability dan this is the kinetic energy. So kita tengok kat sini, apabila kinetic energy bertambah, okay, bila kinetic energy bertambah maknanya bila temperature meningkat, bila temperature bertambah kita akan increasekan the kinetic energy. Bila kita increasekan kinetic energy, maka kita akan ada banyak fraction molekul yang mempunyai energi yang lebih tinggi berbanding dengan energi merah ni. Sekejap Okay. Alright. So maksudnya kat sini kita tengok temperature kosong Temperature kosong, okay, bila kita increasekan kinetic energy dia daripada asalnya temperature kosong, kita tengok kat sini temperature kosong ni graf dia Ini graf dia turun sampai ke bawah. Okay, warna biru ni. So maksudnya kalau kita untuk temperature asalnya kosong, bila kita increasekan temperature ataupun increasekan kinetic energy, okay, probability, okay, probability ni apa? Kebarangkalian. Good, thank you. Kebarangkalian untuk kita jumpa molekul yang mempunyai energi yang lebih tinggi daripada, kat sini kita panggil sebagai ini nanti kita akan tengoklah, ini kita panggil sebagai activation energy So maksudnya dalam erti kata lain, bahasa mudahnya, bila temperature meningkat, bila temperature meningkat, lebih banyak kita akan jumpa molekul yang mempunyai energi yang tinggi. Contohnya, temperature kosong, nampak temperature kosong? Okay, molekul yang ada kinetic energy tinggi cuma sikit kat biru ni je. Okay, tapi kalau kita naikkan ke suhu 25, kita akan jumpa ada banyak molekul yang mempunyai kinetic energy yang tinggi. Dan bila kita naikkan temperature ke 100, kita tengok ada lebih banyak lagi molekul yang mempunyai kinetic energy yang tinggi. Okey, itu yang cuba nak sampaikan melalui graf ni. Maksudnya, saya ulang balik, kalau temperature dia rendah, kita jumpa molekul yang ada kinetic energy yang tinggi adalah sangat rendah. Sikit je. Mana kalau temperature kosong, kebanyakan molekul memang kinetic energy dia, kalau suhu kosong, kinetic energy dia sangat rendah. Sikit je. Probability untuk kita jumpa molekul yang ada kinetic energy yang tinggi kalau suhu dia kosong adalah sangat sedikit.
Okay, tapi kalau sistem tu temperature dia 100, so sangatlah mudah sebab ada banyak high probability untuk kita jumpa molekul yang punya kinetic energy yang tinggi. Okay. Alright. Dan untuk Maxwell-Boltzmann distribution, they come out dengan another formula yang tak jauh beza pun. Formula tu yang kita panggil sebagai fraction of activated molecule. Dan fraction of activated molecule ni, cara nak kira dia adalah dengan formula dia exponent E kuasa negatif EA per RT. Ini fraction. Okay, contohnya kalau soalan dia kata the activation energy for the decomposition of hydrogen iodide is 184 kJ per mole. Okay, dia kata activation energy EA lah 184 kJ per mole. Calculate the fraction of activated molecule pada suhu 500 dengan pada suhu 700. Boleh kira tak guys? Kamu rasa sekarang ni kamu boleh kira tak, nak kira fraction dia? Boleh. Boleh kan? Ada activation energy, ada R, ada temperature, so kita boleh kira fraction. Tapi ingat dekat sini, apa benda first yang kita perlu buat? Tengok unit dia. Apa first step yang you perlu buat? Ini yang selalu ramai student silap. Kamu pandai, boleh selesaikan, tapi ada benda yang kamu tak buat menyebabkan kamu punya solution tu salah. Yang kilojoule tu. Kilojoule. Okay, good. Rupini, Vas. So, bila kita nak selesaikan dalam satu formula, unit dia mesti unit yang sama. So, bila unit yang sama, semestilah kena tukar. Sebab EA dalam unit 184 kilojoule. So kamu kena tukar dia kepada unit joule per mol. Macam nak tukar kepada unit joule per mol? Darab saja dengan 1000. Okay, so anda masukkan dekat sini, anda masukkan R, masukkan T. So kita akan dapat kita akan dapat fraction of the activated molecule. Okay, apa maksud fraction of activated molecule? Okay, so saya nak sebut kat sini, yang kita sebut daripada tadi, fraction of activated molecule, fraction of molecule tu adalah apa? Fraction of activated molecule maksudnya kebarangkalian untuk kita mendapat molekul yang deactivate. Macam mana molekul boleh deactivate? Molekul tu boleh deactivate bila molekul A berlanggar dengan molekul B, dan bila dia berlanggar tu dia menghasilkan energi yang tinggi. So bila dia menghasilkan energi yang tinggi, maka dia akan deactivate dan menghasilkan produk. So maksudnya dekat sini adalah, maksudnya kat sini adalah kita nak kira apa ni? Calculate fraction of activated molecule, maknanya kita nak kira kebarangkalian ataupun probability terhasilnya produk. Okay, nanti kat ujung nanti kamu akan makin jelas apa itu activated molecule. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so arti kata lain sekarang ni, Maxwell-Boltzmann distribution cuba memberikan satu relationship antara probability of fraction of activated molecule dan dia kaitkan dengan kinetic energy, ataupun dia kaitkan, bila kita sebut kinetic energy, of course lah dia kaitkan dengan temperature. Okay, so kalau kamu ambil calculator dan kamu kira, so kamu akan dapati bahawa fraction of activated molecule ataupun activated complex untuk suhu 700 akan lebih tinggi berbanding dengan suhu 500. Okay, sebab apa? Sebab bila suhu tinggi, maka pelanggar dia akan bergerak lebih laju. Bila dia bergerak lebih laju, maka probability untuk dia menghasilkan activated complex ataupun menghasilkan produk akan lebih tinggi. Boleh faham tak kelas? Boleh ikut saya setakat ni? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh Okay. doktor. Okay. Good. Thank you. Okay. Kita dah nak habis. Bukanlah kita dah nak habis. Kita masuk ke teori kita yang seterusnya.
Okey, sebelum kita masuk ke teori yang seterusnya, saya teruskan sampai ke slide yang ke-20 and then kita akan take a break about 5 minutes. Okay, alright. So collision theory, okay, teori yang seterusnya adalah kita nak bercakap tentang collision. Tadi kita bercakap tentang theory of gas tu sendiri. Now, specifically kita nak bercakap tentang theory of collision ataupun teori pelanggaran. Okay, so what is collision theory? So dalam collision theory kita sebut bahawa reaction rate depend on the concentration of reactant dan dia juga akan depend on the temperature. Itu statement yang pertama. And collision theory ini of course it is based on kinetic molecular theory. Yang pertama tadi disebut tadi kinetic molecular theory. Okay, collision theory ini adalah based on kinetic molecular theory and is account for both effect on molecular level. Okay, so dalam collision theory ni dia consider dua-dua effect of concentration dan effect of temperature, dan kita tengok pada molecular level ataupun kita tengok benda tu terjadi, benda tu kita tengok daripada level molekul tu sendiri berlanggar tu. Okay, alright, so the idea, this is actually the idea of the penghasilan produk. Okay, so molecule must collide to react. Okay, molekul dalam hukum dalam collision theory disebutkan bahawa molekul mestilah berlanggar untuk berlaku reaction. The greater the number of collision, the greater the reaction rate. Okay, semakin tinggi number of collision per second, semakin tinggi reaction rate. Okay, so rate of reaction is proportional to the number of effective collision per second among the reactant molecule. Okay, now saya nak tanya kamu, apa itu effective collision? Doctor nak try. Okay, good. Rapini. Effective collision is the collision between two particles in order to produce a product. Okay, effective collision adalah collision antara dua partikel yang untuk menghasilkan produk. Itu ke maksud kamu? Okay, apa beza? Okay, hampir, tapi saya rasa ada something yang missing. Okay, apa beza antara effective collision dengan collision? Collision tu dia random antara dua particles. Effective collision tu collision yang boleh menghasilkan produk. Okay, exactly, 100% correct. Okay, collision, bila kita sebut collision maknanya dia adalah pelanggaran. Bila kita sebut, oh banyak pelanggaran berlaku, okay, so that's mean okay lah, banyak berlaku pelanggaran antara molekul. Tapi pelanggaran tu tak semestinya akan menghasilkan produk. Mungkin dia cuma berlanggar, kemudian dia melantun semula. Okay, tapi kalau kita sebut effective collision, maknanya adalah collision yang berjaya menghasilkan produk. Itu adalah effective collision. So bila effective collision maknanya collision yang berjaya menghasilkan produk. Okay, good Rupini. Good job. Alright. So maksudnya guys ni bila rate of reaction adalah berkadar terus, K berkadar terus dengan effective collision. Okay, makin tinggi effective collision, makin tinggi makin banyak produk dihasilkan, maka makin meningkatlah rate of the reaction. Okay, what is effective collision? Effective collision is the reaction. Effective collision is the collision that give rise to the product. Atau bahasa Melayunya, effective collision ni adalah collision yang boleh menghasilkan produk. Dan effective collision ini akan depend kepada 3 kriteria. Yang pertama, molecular orientation ataupun orientasi pelanggaran tersebut. Yang kedua, effective collision akan depend dengan temperature, dan yang ketiga, effective collision akan depend juga dengan activation energy. Okay, so kita take a break 5 minutes. 3.55, 3.56 saya akan sambung semula dekat slide ke-20. Alright, Doktor.
Okay, so siapa yang mengantuk boleh rega-rega pergi minum-minum dulu. New Eucerin Poreless Solution, the pore minimizer serum with glycolic acid and lactic acid, clinically proven to significantly minimize pores and even skin texture. 93% users confirm pores look tighter in 4 weeks. Best paired with other Pro Acne Solution products for oily skin with enlarged pores. Click to win giveaway and get a consultation now. Sharekan dengan anda pengalaman saya bekerja sebagai seorang guru tadika di Jepun. Kenapa saya berminat untuk menjadi cikgu tadika ini adalah kerana saya ingin tahu bagaimana sistem persekolahan di Jepun mendidik pelajarnya untuk menjadi manusia yang baik, mengikut peraturan dan juga berbudi bahasa. Sistem persekolahan tadika di Jepun bermula pada jam 9.30 pagi di mana ibu bapa akan menghantar anak-anak ke pintu pagar sekolah. Kalau di Jepun, ibu bapa wajib hantar anak sampai ke sekolah dan kemudian parent akan sharekan dengan cikgu apa yang anak dia buat pada waktu malam, tidur pukul berapa dan sebagainya. 9.30 hingga 10 adalah waktu free play yang mana anak-anak akan just play around, mingle around dan sebagainya. Bermula pada jam 10 pagi, maka sistem persekolahan akan bermula dengan sesi circle time. Dalam circle time ini, basically kita akan learn ataupun talk about calendar and weather. So for example, kita akan tanya kepada student, so what date is today? So dia akan jawab, today is 10 of April. Music and movement ni adalah sesi yang mana student sangat suka sebab dia akan melibatkan nyanyian dan pergerakan. So we teach students something, new experience, new knowledge melalui music. So sesi music and movement akan berlangsung sehingga jam 10.30 pagi. Bermula pada jam 10.30 pagi, kita akan ada sesi yang seterusnya iaitu sesi yoga ataupun sesi music ataupun sesi yang mana student akan buka buku dan belajar. Alright, untuk sesi ini depend kepada hari yang tertentu. So kalau contohnya hari tersebut adalah hari music, maka student akan belajar bermain alat muzik. Antara alat muzik yang mereka belajar adalah piano, xylophone, recorder dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan anda juga, kalau di sistem tadika di Jepun, pelajar hanya membuka buku, belajar menulis, membaca dan sebagainya hanya 30 minit sehari. Selain daripada itu, sistem belajarnya adalah melalui playing, which is learning by playing.
Sehingga jam 11 pagi, maka kita akan bergerak ke slot yang seterusnya iaitu going to the park. Slot ini juga merupakan slot yang sangat digemari oleh pelajar sebab mereka dapat keluar daripada sekolah dan berjalan hingga ke park. Selalunya park akan terletak berdekatan dengan sekolah lebih kurang 300 meter dan semasa dalam perjalanan kita bergerak ke park itu kita akan ajar student macam mana cara untuk berjalan di jalan raya, macam mana cara untuk bertegur dengan orang dan sebagainya. Dan kalau dia orang malu-malu, kita akan encourage dia orang untuk bercakap, untuk communicate. So kita nak student ni belajar untuk how to communicate with the society juga. Alright, dan sampai ke park kita akan ada sesi bermain, sama ada free play which is pelajar boleh main apa saja yang ada di park ataupun kita akan buat group playing dengan cikgu dan sebagainya. Sehinggalah jam 11.50 kita akan bergerak semula balik ke sekolah. Bermula pada jam 12 adalah sesi lunch time. Untuk sesi lunch time ni kita akan minta pelajar untuk mengemas meja mereka, ambil dia orang punya bekas makanan dan letakkan di atas meja. Everything ready, prepared by themselves. Semasa makan juga adalah merupakan proses belajar yang mana kita akan sentiasa tell them how actually what is the manners on the dining table, macam mana cara makan, macam mana cara guna chopstick, benda-benda yang tak sepatutnya kita buat masa makan dan sebagainya. Selesai waktu makan pada jam 12.30 tengah hari, maka seterusnya adalah sesi nap time. Nap time ni adalah masa rehat yang mana student akan baring, tidur ataupun tengok kartun. Bermula jam 1 tengah hari hingga 2 petang adalah sesi yang sangat-sangat penting dalam sistem persekolahan di Jepun iaitu dinamakan sebagai art time. Waktu art time ini pelajar akan melakukan pelbagai aktiviti seni, contohnya melukis, menampal, mendekorasi kek dan sebagainya, depend kepada musim ataupun season pada waktu tersebut. Art time ini adalah very important. Kalau sesi lain kita terpaksa batalkan, sesi art ini wajib kita akan laksanakan setiap hari sebab dia adalah sangat penting untuk menggalakkan kreativiti pelajar itu sendiri. Sehingga jam 2 petang, maka waktu pembelajaran pun tamat dan guru akan menghantar pelajar untuk pulang kepada ibu bapa masing-masing. Semasa kita menghantar pelajar kepada ibu bapa, kita akan explainkan bagaimana anak mereka behave pada hari tersebut, apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Apa yang saya nampak dalam sistem persekolahan di Jepun ni adalah mereka mengamalkan creative curriculum, di mana kurikulum yang mereka laksanakan adalah kurikulum yang menjana kreativiti, yang mana menekankan aspek kognitif, psikomotor, emosi, sosial dan sebagainya. Dan saya berharap satu hari nanti kita di Malaysia dapat mengadaptasi sistem tersebut dalam sistem persekolahan tadika kita di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Saya nak bercerita tentang pengalaman saya bersekolah di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina pada suatu ketika dahulu. Dan saya rasa pengalaman saya sangat best. Walaupun saya sebagai seorang Muslim, saya tidak rasa terasing langsung. Bukan sebab muka saya macam orang Cina. Mungkin itu salah satu faktor juga. Tapi ianya lebih kepada faktor-faktor yang saya akan kupaskan sebentar lagi. So yang pertama sekali, sekolah saya ni tak ramai student berbilang kaum. Boleh kata satu form, satu tingkatan ni ada lebih kurang 10 orang ke 15 orang, belah-belah orang lah Melayu dan Indian lah kan. Tak ramai, India pun tak ramai, kebanyakan Chinese. Kami ni dikira sebagai minoriti lah, orang Islam. Cikgunya saya tengok terdiri daripada around 20-30% Indian teachers, ada 20-30% cikgu Melayu, 50-60% tu adalah cikgu Chinese lah. Dan apa yang saya lihat sepanjang saya bersekolah selama 5 tahun di sana, Alhamdulillah tiada persengketaan ataupun satu isu pun tentang perkauman. First kali, facility di sekolah saya ni, kantin dia bagi kepada dua. Duduk sama satu kantin, tapi vendor ada dua. Satu vendor yang peniaga Chinese handle dan another one is totally Malay yang handle. Jadi kat situ nak makan senang tanpa was-was, tak payah pergi luar beli. Surau pun ada, mereka sediakan surau walaupun kecil tapi dah memadai bagi kami. Untuk student Melayu pula, kami kena ambil subjek pendidikan Islam. Kami ada privacy sendiri untuk belajar. Sepanjang kami belajar kat situ pun orang kata tak ada orang main kacau lah. Bahasa utama dan bahasa pengantar dia dalam sekolah adalah bahasa Malaysia. Okay, alright, so let's continue. Tadi video yang saya sharekan mula-mula tu adalah antara video saya yang ada dekat ML Studio lah. Saya pernah beberapa video yang saya hantar ke ML Studio.
So kalau siapa yang berminat untuk sharing or macam you ada some issues apa benda yang penting ataupun you nak share, so boleh hantar kat ML Studio untuk jadi dia punya speaker ML Studio. Mana tahu kalau banyak video yang korang hantar dan mungkin terima, korang boleh jadi one day speaker tetap ML Studio. Sebab saya percaya ramai dalam ni yang follow ML Studio. Okay, alright. Okay, now kita dah tengok tadi. Okay, kita dah bercakap tentang effective collision dan faktor yang menentukan effective collision ni kita akan tengok dia daripada segi 3 perkara. Okay, iaitu yang pertama dari segi molecular orientation, dari segi temperature dan juga dari segi activation energy. Ini adalah 3 faktor yang akan mempengaruhi effective collision. Okay, what is molecular orientation? Molecular orientation ni maksudnya untuk collision tu berlaku secara efektif, dia mesti berlanggar pada orientasi yang betul. Okay, contohnya kita ada NO2Cl react dengan Cl untuk menghasilkan NO2 dengan Cl2. Okay, logiknya untuk kita dapatkan NO2 dengan Cl ni mesti berlanggar dekat mana? Dia mesti berlanggar dengan Cl. Barulah dia boleh bergabung. Okay, Cl must come in pointing directly at another Cl to form the Cl2. Okay, maksudnya macam ni lah. Ni NO2Cl, okay, bertemu dengan Cl, betul? Okay, so kalau katakan bila collision tu berlaku macam ni, orientasi dia macam ni, Cl berlanggar dengan O. Bila Cl berlanggar dengan O, adakah akan berlaku bonding? Tidak. Sebab apa tidak? So orientasi dia tak betul. Okay, so bila dia berlanggar, Cl dengan O berlanggar, dia just kemudian menolak antara satu sama lain. Okay, dia akan repel, so maka takkan berlaku apa-apa reaction. Tapi kalau Cl ni dia berlanggar dengan Cl, bertemu sama-sama Cl, apa yang akan terjadi? Akan terjadi bonding baru antara Cl dengan Cl, dan Cl dengan N tadi akan bondingnya tadi akan break dan kemudian dihasilkan Cl2 dengan NO2. Ini yang kita panggil, dan ini yang kita sebut sebagai correct orientation, maknanya dia mesti berlanggar betul. Okay, so bila berlanggar betul barulah effective collision itu terhasil dan menghasilkan produk. Okay, yang kedua kita bercakap tentang temperature. Macam mana temperature ni affect rate? Okay, temperature sangat affect rate. Sebab apa? Sebab apabila temperature itu meningkat, okay, as temperature increase, bila temperature meningkat, molekul akan mempunyai activation energy yang lebih tinggi. Sebab bila temperature meningkat, okay, so energy meningkat. So bila energy meningkat, molekul yang berjaya mencapai activation energy juga semakin meningkat. So bila banyak molekul yang berjaya mencapai activation energy, maka produk akan semakin banyak terhasil, dan maka reaction rate pun akan meningkatlah, of course. Okay. Okay. Saya tidak menemui Okay, yang seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi effective collision adalah faktor activation energy. Okay, apa itu activation energy? Okay, and activation energy adalah tenaga pengaktifan ataupun dalam bahasa mudahnya minimum energi yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Okay, maksudnya activation energy ni adalah energi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Maksudnya bila dua molekul berlanggar, dia mesti berlanggar dan menghasilkan energi yang lebih besar ataupun sama dengan activation energy. Kalau dia berlanggar, energi yang terhasil dari pelanggaran tu cuma sikit je, tak sampai pun dengan activation energy, maka dia takkan menghasilkan produk. Macam tu konsep dia.
Okay, so activation energy ni apa? Minimum kinetic energy needed for the reaction to occur. Minimum energy yang diperlukan untuk reaction tu berlaku ataupun untuk produk tu terhasil. Okay, macam mana dapat kinetic activation energy ni? Okay, energy reaction. Okay, bila molekul itu berlanggar, kita akan menghasilkan energy. We will get energy from collision with other molecule. Apabila berlanggar, upon collision, kinetic energy convert into potential energy. Okay, bila berlanggar, tadi kan laju kan? So kinetic energy ni laju. Bila laju, dia ada kinetic energy yang tinggi. Bila dia berlanggar, daripada kinetic energy tu dia bertukar menjadi potential energy. Kita tahu bahawa dalam hukum termodinamik pertama, tenaga tidak boleh diciptakan dan tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. So inilah maksudnya daripada asalnya kinetic energy, bila dia berlanggar, dia bertukar menjadi potential energy. Dan potential energy inilah yang dia akan gunakan untuk stretch, bend ataupun break the bond. Energy ni lah yang digunakan untuk untuk break the bond antara molekul tadi ataupun bina bond yang baru. Okay. So if the molecule move too slow, too little kinetic energy and they just bounce off each other. So kalau katakan molekul ni bergerak slow. So bila bergerak slow, kinetic energy dia rendah. Bila kinetic energy rendah, bila dia berlanggar, dia menghasilkan potential energy yang juga rendah. Bila potensi energi rendah, maka dia tak akan boleh menghasilkan produk. Dia cuma melantun je antara sesama lain. So without this minimum amount, reaction will occur, without this minimum amount of energy, reaction will not occur. Walaupun orientation dia betul. Tadi syarat pertama dia orientasi kena betul kan? Tapi kalau orientasi betul, tapi energi tu rendah, maka dia tak akan hasilkan produk. Okay, so yang seterusnya adalah major reason of all collision does not lead to the reaction. Activation energy ni sebenarnya adalah faktor utama yang menentukan sama ada reaction tu berlaku ataupun tidak. Macam tu. Alright, so dia sama jugalah antara perhubungan antara manusia pun. Okay, perhubungan antara manusia contohnya, so dia mesti orientasi yang betul untuk menghasilkan produk. Untuk menghasilkan produk iaitu anak ataupun untuk menghasilkan relationship, orientasi itu mesti betul antara lelaki dengan perempuan. Barulah akan menghasilkan percintaan dan kemudian akan menghasilkan produk iaitu anak dia. Okay, tapi kalau orientasi itu tak betul, lelaki bertemu dengan lelaki. Alright, so dia boleh bertemu tapi produk tu takkan terhasil. Okay, alright. So kadang-kadang lelaki dengan perempuan orientasi dah betul, dah bertemu dah, tapi energi tak cukup kuat, lelaki ni tak cukup power untuk tarik perempuan tu, maka still juga produk itu takkan terhasil. Boleh faham tak kelas? Boleh faham doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Okay. Saya rasa saya dengar suara yang sama je respon. Nur Syafiq ni siapa? Nur Syafiq? Tengah main golf. Syafiq? Nur Syafiq. Okay, so saya rasa sama ada Syafiq ni tengah main golf ataupun dia tengah tidur ataupun dia tengah dalam tandas berak. Nanti kita interview dia. Okay, siapa yang kawan kenal Syafiq ni tolong call dia so dia masuk dalam kelas balik. Okay, saya nak jumpa dia lepas ni. Okay, next. Ini adalah analogi lah yang menunjukkan antara non-energetic ataupun energetic collision. Okay, kalau non-energetic collision ni maknanya dia berlaku pelanggaran, okay, dan still dia dalam bentuk sebagai reactant, dia takkan menghasilkan produk. Tapi kalau energetic collision ataupun effective collision, bila dia berlanggar dan dia akan terus menghasilkan produk. Okay, now I'm going to introduce you satu lagi term, okay, iaitu tadi saya dah introduce activation energy. Now saya nak introduce you the term baru iaitu simbol the H, iaitu heat of the reaction.
Okay, now saya percaya kamu pernah tengok kan graf ni, betul tak? Saya nak dengar respon semua. Pernah? Pernah doktor. Waktu bila kamu jumpa? Oh, ada Tak ingat lagi. form 4 ke form 5? Form 5 kan? Okay. Form 5 catalyst. Form 5 tajuk catalyst, saya jumpa graf ni. Okay, you faham tak graf ni apa? Graph exothermic reaction. Okay, graph, this is a graph of exothermic reaction. Apa yang kamu faham dengan graf ni? Kalau saya kata, okay, explain apa benda yang ada dalam graf ni. Apa yang boleh kamu explainkan? Hilang dah semua. Activation energy dia tinggi. Then Okay. kalau guna catalyst dia akan rendahkan activation energy dengan laluan alternatif. Okay, good. So here kita bercakap tentang activation energy. Kalau kita guna catalyst, dia akan rendahkan activation energy. Okay, betul. Cuma sekarang ni saya tak tanya pasal catalyst lagi. Saya kata apa yang boleh kamu explainkan tentang graf ni? Okay. Alright, so apa yang boleh kamu explainkan pasal graf ni? Okay, now let me try to explain to you. Okay, graf ni adalah graf potential energy. Maknanya graf apa ni? Paksi Y ni adalah merupakan energy ataupun tenaga. Paksi X, graf dia melawan reaction koordinat. Reaction koordinat ni apa? Reaction koordinat ni adalah sama ada dia sebagai reaktan ataupun dia bertukar menjadi produk, ataupun kat tengah-tengah ni kita satu term lagi nanti kita panggil sebagai activated complex. Itu kita panggil reaction koordinat. Dia bukannya benda apa-apa pun. Dia just nak tunjukkan reaktan produk. Okay, now kalau saya kata explain apa yang kamu nampak berdasarkan graf ni. Okay, yang pertama kamu akan explain adalah kamu boleh tengok kat sini energi reaktan adalah lebih tinggi ke atau lebih rendah banding dengan energi produk? Energi reaktan lagi tinggi daripada produk. Okay, itu first. Yes, itu first thing yang kamu nampak iaitu energi reaktan lebih tinggi berbanding dengan energi reaktan. Okay, energi reaktan lebih tinggi banding dengan energi produk. Okay, yang kedua, kamu boleh sebut kat sini activation energy adalah perbezaan energi antara energi reaktan sampailah ke maksimum energy. Okay, so daripada energi reaktan sampai ke maksimum ini kita panggil sebagai activation energy. Dan daripada energi reaktan sampai ke energi produk ini kita panggil sebagai heat of the reaction. Okay, so reaction ni exothermic ke endothermic? Exo sebab heat dia berkurang. Okay, Heat energy. kenapa exo heat berkurang? Kenapa exo energy dia berkurang? Apa nama tadi? Yang reaktan from high energy, dia dah berlakunya chemical reaction, menghasilkan produk yang lower energy. Okay. Alright, jadi macam mana daripada energi dia tinggi jadi rendah? Mana pergi sebahagian energi tu? The rest of the energy, kalau tak silap saya, dah dibebaskan sebagai heat energy. Okay, very good. Perfect answer. Okay, so energi kita kena ingat energi tak boleh dicipta, tak boleh dimusnah. Dia cuma boleh berubah bentuk. So kita tengok kat sini, asalnya energi reaktan ni tinggi, tiba-tiba energi produk rendah. So maknanya apa kat sini? Maknanya ada some energy yang hilang. Okay, ada some energy yang hilang. Hilang dalam bentuk apa? Hilang dalam bentuk heat. Heat ni dia buat macam mana? Maknanya dia releasekan heat ke persekitaran. Okay, bila dia releasekan heat, maknanya kalau kita pegang reaction tu akan panas ke sejuk? Panas. Akan panas. Sebab apa panas? Sebab dia releasekan heat. Okay, alright. So, maka kita boleh kira heat of reaction dengan cara, okay, heat of reaction, kita akan tolak heat of reaction, formula dia adalah energy of product tolakkan dengan energy of the reaktan. So energi produk lebih rendah daripada reaktan, so maka delta H dia akan bernilai negatif. Okay, so kalau kita nak boleh explain daripada graf ni, saya boleh explain energi reaktan lebih tinggi daripada energi produk. Reaction ni merupakan exothermic reaction. Reaction ni kalau kita pegang dia akan rasa
panas. Okay. Alright, so now kalau kita tengok kepada gambar rajah tadi, okay, gambar rajah tadi, so bila kita nak explain collision, okay, now kat sini kita ada produk kita A plus B. So bila A dengan B berlanggar, dia akan menghasilkan potential energy. Betul tak saya kata tadi? Daripada kinetic energy, bila dia berlanggar, dia menghasilkan potential energy. So bila A dengan B berlanggar, dia akan menghasilkan potential energy. Potential energy tu mestilah tinggi kan? Okay, contohnya A dengan B berlanggar, dia hasilkan potential energy dia sampai level ni je. So maka dia akan hasilkan produk ke tidak? Tidak, sebab apa? Sebab dia tak mencapai minimum energy. Ini kita panggil sebagai activation energy, iaitu dia mesti sampai potential energy sebanyak ni barulah dia menghasilkan produk. Kalau dia hasilkan potential energy ni cuma level ni, contohlah analogi dia kat sini, nilai dia 2, nilai dia 3, 4, potential energy dia katakan 5. So katakan dia berlanggar kinetic energy dia and then dia menghasilkan potential energy dia 4. So maknanya energy dia dah bertambah. Daripada asalnya 2 dia dah bertambah. Tapi sampai ke tak seperti activation energy? Tak sampai. Maka dia tak akan boleh hasilkan produk. Dia akan kekal sebagai reactant. So kita panggil sebagai unsuccessful collision. Okay, tapi bila A dengan B ni ada katakan kinetic energy dia tinggi. Dia sangat laju. Bila laju, dia pelanggaran tu kuat. Betul tak? So bila pelanggaran tu kuat, maka potential energy yang terhasil tu adalah tinggi, iaitu tinggi sehinggalah mencapai activation energy. Bila dia mencapai energy yang sama ataupun lebih daripada activation energy, maka dia akan menghasilkan produk. Maka kita boleh terbentuk produk. Okay, so kenapa bila dia dah mencapai activation energy, tenaga dia rendah? Sebab bila dia dah mencapai activation energy, so bila dia dah berlanggar dengan kuat, dia dah bentuk bonding baru ataupun ikatan yang baru, maka dia akan jadi lebih stable. So that's why lah energy dia turun. Macam tu. Okay, ini adalah satu lagi situasi. Graf dia potential energy melawan koordinat. Asalnya reaktan, yang keduanya produk. So kalau kita tengok kat sini, energi reaktan lebih rendah berbanding energi produk. Okay, alright. So tu benda pertama yang kita kena tahu. Energi reaktan rendah berbanding energi produk. Maka daripada sini kita boleh kira perubahan H, okay, ataupun entalpi. Okay, perubahan H adalah H produk tolak H reaktan. So energi produk tolak energi reaktan, energi produk lebih tinggi kan berbanding energi reaktan. So maka delta H adalah bernilai positif. Delta H bernilai positif maknanya energi reaktan ini bila berlaku tindak balas menghasilkan produk, which is energi produk lebih tinggi berbanding dengan energi reaktan. Okey, saya nak tanya kamu, macam mana boleh energi produk tiba-tiba jadi tinggi? Dia dapat energi tambahan daripada mana? Dia absorb from the surrounding. Okay, very good Nadira. So macam saya cakap tadi juga, energi tak boleh dicipta, tak boleh dimusnah. Dia cuma boleh berubah-ubah bentuk. So maknanya dekat sini, semasa dia berlaku tindak balas tu, apa yang berlaku adalah dia absorb, katalah ni adalah satu sistem kita, dia absorb heat daripada surrounding. Dia ambil heat dari surrounding, so dia tukarkan heat tu menjadi tenaga. So that's why tenaga dia tinggi. Macam tu. Okay, so now kita tengok apa yang berlaku. So katakan kita ada reaktan A plus dengan reaktan B, dia berlanggar. So bila dia berlanggar, kemudian dia mencapai daripada kinetic energy tu, dia bertukar menjadi potential energy, dan potential energy dia tu adalah sangat tinggi dan hingga mencapai level activation energy, maka dia pun boleh menghasilkan produk. Okay, activation energy kita kena ingat kelas, activation energy berapa? Activation energy macam mana nak kira? Activation energy adalah tenaga daripada reaktan sampailah ke puncak graf ni. Ini adalah value activation energy. Nampak? Okay, ini graf endo kalau exo daripada reaktan sampailah ke puncak. Ini adalah activation energy.
Okey. Okey, dan delta H adalah perbezaan energi antara produk dengan reaktan. Okay, so now kalau kita tengok pada graf ni, let's say okay kelas, cuba tengok saya cuba nak bawa kamu. Daripada reaktan, dia menghasilkan produk. Okay, dan kemudian daripada produk, dia boleh menghasilkan reaktan semula. Sebab ni reverse reaction. Okay, antara reaktan pergi produk, forward reaction, ataupun produk pergi reaktan, reverse reaction, yang mana yang lebih mudah agak-agak? Reaktan pergi produk. Kenapa reaktan pergi produk lebih mudah? Sebab dia punya aktiviti energi dia mungkin lagi tinggi daripada produk. Okay, kejap Ain. Good job Ain. Saya suka pelajar yang mencuba macam ni. Okay, sekali lagi Ain. Ain cakap reaktan pergi produk lebih mudah berbanding dengan produk pergi reaktan. Betul? Itu statement Ain kan? Ya. Betul? Okay, sebab apa Ain sekali lagi? Sebab dia punya activation energy. Salah ya. Ya, betul. Sebab activation energy. Macam apa yang activation energy-nya tu? Sebab dia macam lagi besar activation energy dia. Macam lagi senang dia nak pergi ke arah produk. Kalau activation energy besar, so susah. Okay. Saya dah faham dah. Okay, cuba Ain tengok kat sini. Okay, cuba kelas, cuba tengok antara activation energy, ni activation energy untuk forward reaction daripada reaktan pergi produk, activation energy dia macam mana? Daripada sini sampai ke maksimum sini je, betul tak? Okay, tapi kalau daripada produk nak pergi ke reaktan, nampak tak dia kena naik daripada mana? Daripada bawah ni sampailah ke sini. Ini activation energy dia. Okay, so agak-agak yang mana? Daripada reaktan nak pergi produk ke produk nak pergi reaktan yang lebih senang? Produk ke Produk reaktan? pergi reaktan. Produk pergi reaktan lagi senang? Reaktan ke produk. Reaktan ke produk lagi senang. Okay, Syami, kenapa reaktan pergi produk lagi senang? Dia punya activation energy dia tu lebih rendah. Kalau nak kata lain lah, kata kan. Kalau lagi rendah activation energy tu maksudnya lagi senang kalau nak berlakunya effective collision. Yes, exactly. So class, okay, the point here is activation energy. Sekarang ni activation energy daripada reaktan nak pergi produk, activation energy dia adalah banyak ni je. Nampak ni? Okay, nampak ni? Okay, daripada produk nak pergi ke reaktan, activation energy dia daripada bawah ni sampai ke atas ni. Ini adalah activation energy dia daripada produk nak pergi reaktan. Maksudnya dekat sini, dia kalau daripada produk nak pergi reaktan, dia perlu mencapai energi, pelanggaran dia perlu mencapai energi yang banyak ke energi sikit pun dah boleh. Daripada produk nak pergi ke reaktan, dia memerlukan energi yang sangat tinggi. Betul tak kelas? Betul. Yeah. So bila energi yang diperlukan sangat tinggi, pelanggaran kalau dia langgar kecil dapat tak energi tu? Tak cukup, dia kena langgar kuat. Maknanya berapa je molekul yang akan langgar kuat? Jadi sikit je molekul yang mungkin langgar kuat. So maknanya sikit je molekul yang mungkin akan berlaku effective collision dan menghasilkan the reaktan balik. Okay, so maknanya dekat sini daripada reaktan nak menghasilkan produk adalah lebih mudah sebab activation energy dia adalah lebih rendah. Okay, so activation energy kita kena ingat keyword dia activation energy. Okay, activation energy adalah energi daripada reaktan hingga ke maximum energy. Okay, dalam case ini reaktan kat sini kan, maximum energy dekat sini. Okay, this is activation energy. Kalau patah balik, memanglah saya kata ini produk, tapi now reverse reaction kan. So bila reverse, ini seolah-olah akan jadi reaktan. So energy dia daripada bawah ni sampailah ke maksimum. Okay, so that's why dalam case ni forward reaction akan lebih mudah berlaku berbanding dengan reverse reaction. Doktor, dia macam high jump ke? Macam pole tu dia turunkan, dia senang lompat. Kalau pole dia naikkan, dia susah nak lompat macam tu ke? Oh, apa tu Po?
pole. Yang high jump pole tu, kalau dia turunkan senang nak jump, kalau dia naikkan susah nak jump. Konsep tu macam tu ke? Yes, konsep dia macam tu, tapi dalam case ni kita tak turun ataupun naikkan pool dia. Maksimum dia still sama. Oh. Kita just compare dia dengan energi asal. Okay doktor, thank you. Okay, so energi asal dia kalau rendah, nak mencapai maksimum energi ni mestilah perlu kuat. Kalau yang ni dekat reaktor ni, dia dah energi dia dah sedia ada tinggi. Jadi macam dia langgar sikit je, okay, dia cukuplah energi untuk sampai maksimum energi. Okay, alright. Okay, now ini yang kawan kita sebut tadi, okay, iaitu tentang catalyst. Okay, now katakanlah ini adalah potential energy, ini reaktan, ini produk. So untuk reaktan menjadi produk, dia perlu mencapai maksimum energi setinggi ni. Okay, so bila kita tambah catalyst, catalyst fungsi dia apa? Catalyst fungsi dia adalah merendahkan activation energy. So asalnya kalau nak menghasilkan produk dia perlu mencapai energi setinggi ni, tapi bila kita masukkan catalyst dalam reaction tu, activation energy dia menjadi lebih rendah. Asalnya mungkin perlukan 5 activation energy, so now dia perlukan 3 sahaja. Okay, alright, itu keyword dia kat sini. Alright, okay, so kalau kita tengok graf tu, ni graf yang sama je lah, cuma tadi graf potential energy melawan melawan koordinat. So now kalau kita tukar graf dia antara graf fraction of molecule melawan kinetic energy. Ingat tadi saya sebut fraction of molecule with a given kinetic energy. Fraction of molecule ni kita bercakap tentang produk yang terhasil. Okay, so kita tengok kat sini bila kinetic ni adalah kinetic energy. Kalau kinetic energy, kalau tak ada catalyst, maknanya activation energy dia mungkin kat sini. Okay, so maknanya molekul yang berjaya mencapai energi lebih daripada sini adalah sangat sikit. Tapi kalau kita letakkan catalyst, maka activation energy dia menjadi rendah, jadi kat sini. So bila activation energy kita kat sini, maka lebih banyak probability akan menghasilkan produk. Okay. Dia logiknya macam ni lah. So contohnya kamu nak masuk, nanti kamu habis degree. Okay, kamu habis, bukan kamu habis degree lah. Contohnya kamu sekarang ni nak masuk pertandingan berenang. Okay, so pertandingan berenang tu peringkat antarabangsa. Okay, so bila kamu nak masuk, dia akan ada satu level, betul tak? Ujian kelayakan. So bila ujian kelayakan tu tinggi, level dia, ramai yang tak akan berjaya masuk, sikit je. Tapi kalau ujian kelayakan tu direndahkan sikit tenaga dia, ataupun syarat ujian kelayakan tu direndahkan sikit, maka lebih ramai yang mempunyai capability ataupun kemampuan untuk masuk layak ke mewakili negara tersebut. Macam itulah. Alright, so dalam collision, kita ada beberapa jenis collision. Okay, kita ada collision, kita panggil duimolekul, maknanya collision yang melibatkan 2 molekul. Kita ada unimolekul ataupun termolekul, 3 molekul, 4 molekul dan sebagainya. Okey, so kalau duimolekul, dalam duimolekul, pelanggaran yang melibatkan 2 molekul, kita ada 2 jenis, sama ada identical molekul ataupun non-identical molekul. Identical molekul ni maknanya pelanggaran antara 2 molekul yang sama. Okey, dan non-identical molekul maknanya pelanggaran antara 2 molekul yang berbeza. Okay, and kita boleh kira rate of reaction untuk duimolekul, untuk pelanggaran duimolekul ni kita boleh kira dia punya rate of reaction. Cara nak kira rate of reaction dia adalah formula dia macam ni. Z sama dengan, V ni adalah untuk simbol untuk rate of reaction. Dia sama dengan Z katakanlah antara molekul A dengan molekul A, ZAA, eksponen kuasa negatif EA kuasa RT. Macam kenal tak formula ni? Yes, sir. Formula ni formula apa tadi? Arrhenius. Yes, good. Very good. So Arrhenius, rate constant sama dengan AE kuasa negatif EA over RT. Now dia cuma tukar je daripada K jadi V dan daripada A jadi Z. Okay.
So, now untuk kita calculate the rate of fraction, kita boleh kira lah melalui nilai Z, E kuasa negatif EA over RT, unit dia adalah meter kuasa negatif 3 per second. Okay, kalau non-identical, so maknanya nilai Z ni adalah nilai ZAB. Okay, Z ni apa kelas? Z ni adalah collision frequency. Okay, V ni adalah rate of fraction, EA adalah activation energy, T adalah absolute temperature. Boleh sebut absolute temperature, mestilah temperature dalam unit Kelvin. Okay, R adalah gas constant 8.3145. Okay, so now formula untuk kita kira rate of fraction ni adalah ZA kuasa negatif, ZE kuasa negatif EA per RT. Dan ingat tak tadi Arrhenius law? Arrhenius law adalah A. Now kita ada Z. So Z dengan A ni adalah benda yang sama. Okay. A adalah Arrhenius constant dan Z adalah collision frequency. That's why kalau ingat tengok tadi slide yang awal masa saya tunjukkan pasal Arrhenius law, dia tulis A sama dengan Arrhenius constant ataupun collision frequency dan sebagainya. Okay. Alright. Okay, now ni adalah teori yang terakhir iaitu transition state theory. Okay, transition state theory ni gunanya apa? Dia kita gunakan untuk explain the detail of the reaction. Transition state theory ni kita guna untuk explain sebenarnya apa yang terjadi semasa proses tindak balas tu. What happened? Kita nak explain menggunakan transition state theory. Okay, so dalam transition state theory kita ada potential energy diagram. Potential energy diagram ni apa? Potential energy diagram ni tadilah yang kita ada tadi, energy kat sini, kat bawah ni kita ada apa? Koordinat. Inilah kita panggil potential energy diagram. So now kita nak gunakan potential energy diagram, kita nak visualize ataupun bayangkan apa benda yang berlaku semasa pelanggaran berkesan tu berlaku. Okay, dan kita akan dapatkan relationship antara activation energy dengan potential energy. Okay. Alright. Okay, so now kita tengok kepada gambar rajah ni. Okay, kita akan pergi lagi 2 slide dan saya akan take a break 5 minutes. Okay, so potential energy diagram. Inilah kita panggil potential energy diagram. Sebab apa? Sebab dia graf potential energy melawan koordinat. Okay, so now kita tengok graf ni. Ni sama je, tak ada benda baru pun. Saya nak explain benda yang sama. Asalnya kita ada reactant. Okay, dia berlanggar dan kemudian mencapai activation energy dan kemudian menghasilkan produk. Graf ni adalah graf exothermic ke endothermic reaction. Graf ni adalah exothermic reaction. Sebab apa exothermic reaction? Sebab energi produk lebih rendah berbanding energi reactant. Sebab apa energi produk lebih rendah? Sebab dia dah riliskan heat. Okay, alright. So now what is activation energy? Activation energy adalah hill, bukit ataupun barrier antara reaktan dengan produk. Kita tahu kan? Okay, bukit ni lah yang akan memisahkan antara reaktan dengan produk. Okay, antara reaktan dengan produk kita ada simbol delta H yang kita panggil sebagai heat of reaction ataupun haba tindak balas. Okay, haba tindak balas ni apa? Perbezaan antara potential energy between product and reactant. Ni yang saya kata delta H ni adalah perbezaan potential energy antara produk dengan reactant. So delta H dalam kes ni H produk tolak H reactant. So dalam kes ni adalah merupakan exothermic reaction. Up to now sepatutnya kamu tengok je graf ni kamu boleh tahu dia exo ke dia endo. Sebab macam mana nak tentukan? Okey, saya ulang sekali lagi. Reactant energi dia kat sini kita tengok produk energi lebih rendah berbanding dengan reactant. Bila energi produk rendah, apa yang jadi? Macam mana boleh energi dia rendah? Oh, sebab energi dia dah buang. Dia buang dalam bentuk heat. Bila dia buang dalam bentuk heat, maknanya reaction tu akan jadi kalau kita pegang dia akan rasa apa? Dia akan rasa panas sebab dia riliskan heat. So bila reaction tu panas, kita panggil dia sebagai exothermic reaction. Okay, ataupun ikutlah cara kamu nak ingat macam mana. Okay, so delta H kalau negatif dia adalah exothermic reaction.
Okey, produk ada lower potential energy berbanding dengan reactant. Okay, so kalau nak explain benda yang ada dalam ni, so saya boleh explain macam ni lah. Untuk graf tadi tu dia adalah untuk exothermic reaction, delta H dia bernilai negatif. Dan dalam reaction tadi, potential energy dia berkurang, betul tak? Produk potential energy tinggi, bila jadi reactant potential energy tinggi, bila jadi produk potential energy dia berkurang. Okay. Alright, so maknanya dalam reaction ni dia give off heat ataupun dia release ataupun dia buang heat. Okay, dalam graf tadi kita tak boleh tahu apa-apa tentang activation energy berdasarkan size delta H. Okay, dalam case graf tadi contohnya kita tahu delta H kita tak dapat kaitkan dengan delta E. Kita tak dapat kaitkan delta H dengan EA sebab activation energy boleh jadi tinggi kalau reaction tu slow walaupun delta H ni adalah rendah ataupun negatif. Okay, maksudnya kat sini macam ni. Okay, now let's say kita boleh kira delta H, betul tak? Energy product tolak energy reactant, kita dapat delta H. Tapi daripada nilai delta H ni kita tak boleh kaitkan value delta H ni dengan activation energy sebab dia tak ada kaitan. Okay, tapi kalau kita tengok endothermic reaction, okay, this is endothermic reaction. Reactant punya potential energy lebih rendah berbanding produk. Okay, so maka delta H dia bernilai positif sebab energy produk tolak energy reactant yang lebih rendah, so delta H dia mestilah bernilai positif. Okay, so dapat delta H kat sini. Ini delta H. Activation energy pula adalah energy daripada reactant sampailah ke maksimum. Okay, alright. So, daripada sini, okay, activation energy, mesti kita nampak something. Kalau tadi, activation energy dengan delta H dua benda yang berbeza. Tapi now, nampak tak? Delta H ni adalah sebahagian daripada activation energy. Okay, cuba tengok apa yang kita nak sebut kat sini. Okay, kalau graf tadi dia merupakan endothermic reaction, okay, so maknanya kat sini potential energy dia bertambah. Maknanya bila berlanggar kinetic energy dia berkurang, so potential energy dia bertambah. Okay, so bila potential energy dia bertambah dalam case ini, okay, dalam case ini, okay, kita tengok kat sini energy produk lebih tinggi berbanding energy reactant. So maknanya semasa proses tu berlaku dia akan absorb tenaga. Okay, have to add energy for the reaction to go. So dia akan absorb tenaga, dia akan serap tenaga daripada luar. Okay, so kita tengok kat sini, ini yang saya nak sebutkan. Activation energy adalah lebih besar berbanding dengan delta H. Sebab activation energy include delta H. Tapi dalam endothermic reaction ni kita dah tahu dah. Activation energy mesti lebih besar berbanding delta H. Sebab apa? Sebab dalam activation energy ada delta H. Nampak ni? Ni yang saya nak sebut perbezaan dia. Dalam endothermic reaction kita tahu bahawa activation energy mesti lebih besar berbanding dengan delta H. Sebab apa? Sebab delta H ni termasuk dalam activation energy. Tapi kalau dalam endothermic reaction, kita tak boleh tahu delta H ni lebih besar ke lebih kecil berbanding dengan EA. Sebab EA ni depend kepada maximum energy, mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah. Dia tak bergantung kepada delta H. Itu yang saya nak sebutkan, dia punya perbezaan tadi. Okay, so kalau delta H besar, activation energy mestilah lebih besar. Kita boleh kaitkan macam itulah. Okay, dan bila activation energy lebih besar, reaction tu akan lebih slow. Okay, now sikit lagi sahaja, kita nak habis dah. Okay, so berapa dah? 4:40. Okay, so let's take a break for 5 minutes. Saya bagi masa untuk rehat sekejap sebelum kita habiskan topik kita. Doktor, saya ada soalan. Okay, silakan. Okay, let's say kalau reaction yang berlaku tu bukan exo atau endo? Kalau dia bukan exo, dia bukan endo, jadi reaction dia apa? So maksudnya, reaction yang contohnya tak ada panas, tak ada sejuk. Maksudnya dia just normal temperature lah. So energy tu dia jadi apa?
Abbas kena ingat saya sebut tadi dalam hukum termodinamik pertama, yang pertama sekali nanti kita tengok nanti kita akan belajar, dia sebutkan bahawa tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Dia cuma boleh berubah bentuk. Maksudnya kat sini dalam mana-mana proses tenaga tu akan tetap, cuma dia akan bertukar-tukar bentuk. Maknanya daripada tenaga asalnya kinetic energy dia tinggi tapi kinetic energy dia berkurang sebab tukar jadi potential energy. Okay, so apa yang saya cuba nak sampaikan adalah bila berlaku reaction, dia mesti sama ada dia jadi exothermic reaction ataupun endothermic reaction. Okay, exothermic reaction ataupun endothermic reaction tu maknanya akan melibatkan energi dia, produk tu berkurang ataupun bertambah berbanding dengan reaktan. Okay, saya faham maksud Abbas tu, saya faham. Very good question. Maksudnya Abbas cakap, contohnya reaction tu kalau kita pegang tak ada rasa apa-apa pun. Sejuk pun tak, panas pun tak. Betul tak? Jadi reaction tu apa? Exo ke endo? Betul? Okay, so sekarang ni reaction tu adalah exo ataupun endo. Kita tak boleh cakap semata-mata melalui kita pegang je. Sebab apa? Sebab bila proses tu berlaku, cuba bayangkan proses tu berlaku, proses tu riliskan heat, dia keluarkan haba, tapi haba yang dikeluarkan tu sikit dan haba yang dikeluarkan tu tak cukup untuk panaskan solution tu. Maknanya kalau kita pegang solution tu adalah tak panas kan, betul tak? Dia maintain the temperature. Tapi sebenarnya ada perubahan temperature tapi sangat-sangat sikit, which is kita tak dapat nak rasa. Okay, so berbalik kepada soalan Abbas tadi, so reaction kita is either dia akan jadi exothermic reaction ataupun endothermic reaction. Dia tak ada kat tengah-tengah tu. Menjawab tak soalan tu? Ke tak? Faham doktor. Okay, so maknanya kita pegang memang rasa tak panas ataupun tak sejuk, tapi sebenarnya berlaku perubahan, cuma pada sangat sikit, which is tak cukup untuk menyebabkan kita dapat detect. Macam tu. Okay, so maknanya reaction kita bila berlaku dia mesti akan melibatkan sama ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan tenaga. Okay. Okay guys, sila bertahan sikit lagi ada lebih kurang 6 ataupun 7 slide yang penting lagi. Okay, alright. So now kita bercakap tentang activated complex. Activated complex ni apa? Okay, ni yang saya sebut tadi tentang activated complex. Kalau perasan saya dah sebut tadi beberapa kali tentang activated complex. Activated complex ni apa? Activated complex ni adalah arrangement of atom at the top of activation barrier. Activated complex ni adalah susunan atom pada puncak activation barrier. Puncak activation barrier ni apa? Puncak activation barrier ni yang ni. Ini adalah puncak activation barrier. So activated molekul tadi adalah susunan molekul pada waktu keadaan ni. Jadi kita tengok reaktan, kita tengok produk kan, kat tengah-tengah ni kita tak tengok. So ini kat tengah-tengah ni lah satu struktur yang kita panggil sebagai activated complex. Okay, activated complex ni adalah brief moment, masa yang sangat pendek sewaktu collision tu berlaku dan berjaya. So once collision berjaya je, okay, itu adalah satu fasa yang mana dia akan menghasilkan activated complex. Activated complex ni pada waktu apa? Pada waktu bila bond yang sepatutnya broken tu hanya baru separuh broken dan bond yang nak terbentuk tu baru separa terbentuk. Kira maknanya dia sedang dalam proses pembentukan. Itu kita panggil sebagai activated complex. Saya tunjuk contoh. Contohnya kita ada NO2Cl react dengan Cl. This is the reactant. Kemudian dia akan berlanggar dan pada waktu maksimum energy ni, ini kita panggil sebagai activated complex. Nampak tak? Bonding N dengan Cl ni dia ada lagi tapi dia dah putus-putus. Bonding Cl dengan Cl ni dia tak fully terbentuk, dia cuma putus-putus. Maknanya dia baru nak terbentuk. Kemudian lepas tu barulah bonding ni terputus sepenuhnya dan bonding Cl dengan Cl ni terbina sepenuhnya dan dia akan hasilkan produk. Pada waktu ni ini yang kita panggil sebagai activated complex. Okay, activated complex ni adalah pada waktu Cl baru nak terbentuk dan N dengan Cl baru nak putus.
Okay. Dan of course lah, kita perlukan energy untuk untuk bringkan dua molekul ni antara satu sama lain lah. Okay, alright. So dan pada waktu TS ataupun transition state ni, kita panggil transition state, NCl adalah partially broken, ClCl adalah partially formed. Okay, lepas transition state turun ke bawah ni, okay, pada waktu ni ClCl akan terbentuk dan NCl akan terputus. Okay, akan terputus. Okay, dan kemudian dia akan riliskan energy as a product. Kemudian dia akan riliskan, proses ni akan riliskan energy untuk menghasilkan struktur yang lebih stable, iaitu energy yang lebih rendah. Okay guys, so this is the last equation that I'm going to introduce to you today. Okay, alright, so now kita tengok lagi satu equation yang kita panggil sebagai Eyring equation ataupun Wien-Eyring-Jones. Okay, alright. So Eyring equation ni adalah satu equation untuk membolehkan kita mengira heat of reaction ataupun entropy of reaction pada waktu transition state tadi. Nampak tak? Okay, so tadi kita boleh kira delta H, kita boleh kira untuk produk, tapi kalau untuk pada waktu transition state, ini formula dia. Okay, formula dia adalah K sama dengan KB darabkan dengan T bahagikan dengan H darabkan dengan eksponen negatif delta H per RT. Delta H ada simbol hashtag ni dengan darabkan dengan eksponen delta S hashtag per R. Okey, KB apa? KB adalah Boltzmann constant 1.38 kali 10 kuasa negatif 23 Joule per Kelvin. H adalah Planck constant 6.6 kali 10 kuasa negatif 34 Joule second. Okey. So, now ini adalah formula dia. Kita boleh hafal, tak perlu hafal lah sebab nanti kamu boleh tengok pun kalau nak jawab. Okay, now persamaan ni adalah bukan persamaan garis lurus. So, saya nak jadikan dia persamaan garis lurus, saya lonkan dia macam tadi. Okay, so ln jadi ln K per T. Okay, so dekat sini kita pindahkan ln E. Jadi ln E jadi kan sama dengan 1. So, dapat kat sini negatif delta H dan negatif delta H per RT ni boleh pergi ke bawah. Okey, negatif delta H per RT. Okey, tambahkan dengan ln KB per H tambahkan dengan delta S per R. Okey, so yang ni ini saya tak nak tunjukkan tapi saya nak jadikan dia homework. So tolong balik nanti. So tolong tunjukkan siapa yang berjaya and then first share terus dalam group, nanti saya bagi hadiah kat kamu special Okay. So tunjukkan dekat saya macam mana daripada formula asal dia yang ni bertukar menjadi formula garis lurus seperti di bawah ni. Okay. So untuk Eyring-Jones equation, formula dia adalah ln K per T sama dengan negatif delta H hashtag per RT tambah ln KV tambah delta S per R. Nah, kalau kita lukis garis lurus, so yang ini sebagai Y, delta H per R sebagai M, 1 per T sebagai paksi X dan ln KB per H tambah delta S per R sama dengan C ataupun pintasan Y. Okey, so ini adalah graf dia lah. Okey, contoh graf dia. So ln K per T sebagai paksi Y, 1 per T sebagai paksi X. Okey, so gradient. Okay, gradient dia sama dengan negatif delta H per R dan pintasan Y dia dekat sini sama dengan apa? Sama dengan pintasan Y dia sama dengan ni ln KB per H tambah delta S per R. Mana pintasan Y sama dengan ln KB per H tambah delta S per R. Okay, sebenarnya kita nak kira apa ni? Saya tahu tu soalan dalam kepala kamu. Okay, alright, now saya nak jawab. Delta H. Delta H ni apa benda? Kenapa ada simbol hashtag? Tadi simbol delta H biasa, now ada hashtag kat atas. Delta H hashtag kat sini maksudnya apa? Adalah enthalpy difference between the activated complex dengan reactant. Nampak tak? Nampak tak apa beza dia? Nampak tak? Kalau tadi delta H ni apa? Delta H potential energy between product dengan reactant, betul tak? Tapi delta H hashtag kat sini apa benda?
Delta H hashtag yang kat sini adalah apa? Perbezaan potential energy. Delta H hashtag kat sini adalah perbezaan potential energy between apa? Between the reactant dengan activated molecule. Okay. Alright. So it is called activation enthalpy. Ni kita panggil sebagai enthalpy activation. Okay, S pula adalah entropi ataupun kalau kita sebut S entropi ni kita kaitkan dengan random. Maksudnya kalau S tu tinggi maka molekul tu bergerak lebih random. Kalau S rendah maknanya molekul tak bergerak, dia duduk senyap-senyap je. Okay, the entropy difference between the activated complex and the reactant is called activation entropy. Okay, so delta S hashtag ni maknanya apa? Entropy difference between the reactant sampai ke activated complex. So now kalau kita boleh kira delta S, kita boleh kira delta H, maka kita boleh kira delta G. Sebab apa kita boleh kira delta G? Sebab delta G sama dengan delta H tolak T delta S. Nampak tak? So kalau kita tahu delta H, tahu delta S, temperature of reaction of course lah kita tahu, maka kita boleh kira delta G. So bila kita boleh kira delta G, apa pentingnya delta G? Sebab daripada delta G kita boleh tentukan reaction kita tu berlaku secara spontaneous ke ataupun reaction tu berlaku secara tidak spontaneous. Nampak tak? Okey, kalau delta G kurang daripada kosong maknanya reaction tu spontaneous. Kalau delta G sama dengan kosong maknanya reaction tu sedang berada pada equilibrium. Dan kalau delta G lebih besar daripada kosong maknanya reaction tu adalah non-spontaneous reaction. Dia tak akan berlaku secara spontaneous. Dia mesti memerlukan energi daripada luar baru reaction tu boleh berlaku. Nampak tak? Kat situlah pentingnya kita tadi guna Eyring-John equation ni, sebab daripada energy Eyring-John equation ni kita boleh kira Wayne Eyring equation ni kita boleh kira delta H dengan delta S. So bila kita boleh kira delta H dengan delta S, kita jadi boleh kira delta G. Bila boleh kira delta G, kita boleh jawab soalan sama ada reaction tu berlaku secara spontaneous ataupun tidak. Okay. Alright, okay, ni adalah tadi formula Wayne Eyring ni, dan formula Wayne Eyring ni sebenarnya ada kaitan juga dengan Arrhenius, okay, which is KB per T per H E kuasa delta S per R. Ni adalah kita boleh analogikan sama macam A, dan E kuasa EA per RT ni analogi dia sama macam delta H per E kuasa negatif delta H per RT. Dekat sini kita boleh kaitkan lah. Maknanya kalau small value of activation energy and delta H, maka fast rate. Kalau large value of activation energy, maka slow rate. Kita tahu macam tadi lah, kalau activation energy tinggi, mestilah reaction rate dia akan slow. Macam tu. Okay. Alright, so that's all for today. Okey, itu sahaja untuk hari ni yang saya nak tunjukkan dekat kamu. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Dah barai ke tu? Boleh lagi lah, Doktor. Boleh lagi dah. Okey, alright. So, ada apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan bagi soalan tutorial untuk topik ni. Okey, soalan tutorial yang saya bagi tu bukan saja-saja sebab kamu belajar, sekarang kamu rasa macam mungkin faham, mungkin separuh faham. Okey, kalau kamu faham, tak semestinya kamu boleh jawab soalan. That's why kamu cuba try jawab, tengok boleh jawab ke tak. Dan ada orang dia tak faham, tapi bila dia jawab soalan, baru dia nampak macam ni benda tu sebenarnya. Okey, jadinya sekarang ni saya akan bagi soalan dan nanti saya akan bagi tahu, okey, contohnya saya akan cakap, okey kelas tutorial 1 ni cuba jawab soalan nombor 1 dengan nombor 3 dengan nombor 5 je. Okey, soalan tutorial 2 cuba jawab soalan 2 dengan soalan 6 contohnya. Okey, so saya nak bila saya bagi tahu soalan mana yang kamu kena jawab tu, saya nak semua cuba jawab.
Sebab bila saya cakap tu maknanya soalan tu penting. Okay, alright. So kalau nak jawab semua lagi bagus, tapi kalau tak ada masa, rasa macam banyak benda lain nak buat, saya faham kat rumah dan sebagainya. Okay, so jawab at least yang saya suruh jawab. Boleh? Okay, so nanti untuk kelas seterusnya kita akan buat perbincangan. Okey, macam dalam sekarang ni sepatutnya kita ada kelas hari Rabu. So hari Rabu sepatutnya kita boleh buat discussion tu lah. Saya akan buat discussion kedua-dua topik tu punya tutorial. Tapi malangnya Rabu kita cuti. Okey, jadi saya akan postpone. Okey, saya akan postponekan perbincangan tu ke hari yang lain. Okey. Boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan Doktor. Okay, alright. Thank you. So kalau tak ada soalan, saya nak maklumkan juga pada minggu ni saya akan bagi assignment satu lah yang perlu kamu buat. Kita akan ada 3 assignment. So saya akan bagi assignment pertama pada minggu ni. Okay, ingat kita ada assignment, lihat report dengan test saja. Okay, lihat report nanti saya akan maklumkan by minggu depan, saya akan maklumkan apa yang patut kamu buat. Simple je lihat report. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Cuma kalau boleh saya nak mohon untuk siapa-siapa student yang nak bertanya saya dekat mesej dan sebagainya, saya akan cuba jawab, tak ada masalah. Okey, cuma saya minta jasa baik kalau boleh. Kalau benda tu tak privacy, saya harap boleh tanya benda tu dalam grup. Okey, kenapa saya kata tanya dalam grup adalah supaya kawan-kawan pun boleh tahu. Kawan-kawan yang tak bertanya pun mungkin dia nak tanya tapi dia belum tanya, tapi bila kamu dah tanya, so dia boleh tahu dan tak perlu lagi tanya. Ataupun mungkin kamu post kat situ, saya busy, saya tak sempat jawab, kawan-kawan lain boleh tolong bantu. Okay, so kalau sama-sama kita bantu, maka korang akan pergi lebih jauh lah. Okay, alright, itu sahaja daripada saya. Jaga diri, stay safe. Kita akan jumpa untuk kelas yang seterusnya. Okay, alright, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you guys. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okey Doktor. Gembira pula.